Buletin Didik 1 Ogos bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kira-kira 85,000 guru di seluruh negara yang masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 akan menerima sekurang-kurangnya 1 dos akhir bulan ini. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, senarai penuh nama guru telah diterima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan semua guru menerima vaksinasi secara berperingkat sebelum pembukaan sesi pengajaran dan pembelajaran PDP bersemuka. Untuk itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah pun menghantar senarai guru-guru yang perlu disuntik. Dan kita telah membuat keputusan untuk bekerja keras memberi suntikan kepada senarai nama yang telah diberikan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada CITF ataupun KKM. Dan saya sendiri telah meneliti nama-nama guru tersebut dan telah pun membuat permintaan kepada CITF. Kumpulan ini diberikan sebelum bulan September. Tambah beliau, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF bekerjasama rapat dengan KPM dalam memastikan semua warga pendidik diberi vaksinasi sebelum sekolah dibuka. Setakat ini, 326,998 orang guru telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin, manakala 215,959 yang lain telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau program outreach vaksinasi bersama IJN di Dewan Semanggar, Kota Tinggi siang tadi. Mula-mula takut, lepas tu dah takut. Rasa okey tak pula. Mula tak ada. Mula-mula makcik takut. Tapi anak saudara cakap tak ada benda lah. Dia cakap dengan dengar cakap orang. Yelah. Makcik pun ikut je pagi-pagi mandi. Ikut dia orang. Rasa bersyukur jugalah sebab kita kalau ada vaksin mungkin tak 100% dilindungi, tapi kira dilindungi jugalah daripada virus ni kan. Untuk kelangsungan hidup kita juga, untuk orang sekeliling dan keluarga yang tersayang lah. Sebelum masa vaksin baru sampai tu ada rasa gerun sikit lah, tapi cakap ini untuk kita tukar kehidupan, untuk keselamatan kita, kesihatan diri. So jadi terima dulu lah. Tapi sekarang ni saya Alhamdulillah saya rasa tak apa-apa lagi lah. Menerusi program itu, 1,500 vaksin diberikan kepada masyarakat setempat dan orang asli Kampung Kempas Menang, Kampung Pasir Intan dan Kampung Payung Pinang di daerah Kota Tinggi. Sebuah bas yang dijadikan klinik bergerak dan sebuah trailer ambulan yang dilengkapi unit rawatan rapi ICU mini disediakan bagi kelancaran program vaksinasi selama 3 hari itu. Dalam perkembangan berkaitan, pemberian vaksinasi harian COVID-19 negara mencatat lebih 500,000 dos dalam tempoh 6 hari berturut-turut dengan 519,111 dos diberikan semalam. Daripada jumlah itu, 316,492 dos pertama selesai diberikan semalam, manakala selebihnya dos kedua. Informasi itu dikongsikan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi laman Twitternya. Ujarnya secara kumulatif 20,533,660 dos telah diberikan kepada orang ramai menerusi program imunisasi itu mulai 24 Februari lepas. Ia meliputi 13,816,971 suntikan dos pertama dan lebih 6 juta lagi dos kedua. Wilayah Persekutuan Labuan mencatat jumlah pemberian tertinggi dos pertama iaitu 62,533 dan 55,022 suntikan bagi dos kedua. 2,201,782 individu di Lembah Kelang iaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor juga selesai mendapat suntikan kedua. Dalam pada itu, kes baru positif COVID-19 masih merekodkan angka melebihi 17,000 hari ini dengan 17,150 kes. Selangor masih mencatat kes harian tertinggi iaitu 6,326 kes. Kuala Lumpur hari ini mencatat kes positif melebihi 2,000 iaitu 2,086 kes. Diikuti Kedah, Johor dan Sabah masing-masing mencatat lebih 1,000 kes. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan sebuah program khas iaitu Suara dari Lembah Gaza dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Program ini bertujuan mengumpul dana yang akan disalurkan kepada Palestin sebagai tanda sokongan dan bantuan terhadap musibah yang berlaku. Sarian
Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, program yang diadakan pada 25 hingga 31 Julai itu juga merupakan tanda komitmen DBP menyokong kerajaan dalam menggembling usaha mengangkat isu kemanusiaan sejagat. Penganjuran majlis pada malam ini membuktikan tanda sokongan berterusan terhadap usaha kerajaan Malaysia yang aktif memberikan sokongan kepada rakyat Palestin baik secara moral maupun sumbangan berbentuk material kepada rakyat Palestin yang terus-menerus berdepan dengan kezaliman rejim Zionis Israel. Beliau berkata demikian pada malam kemuncak suara dari Lembah Gaza secara maya semalam. Antara tokoh yang mendeklamasikan puisi pada malam kemuncak itu ialah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali serta Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Puisi-puisi yang terhasil daripada program ini akan diterbitkan oleh DBP dalam bentuk fizikal dan e-penerbitan. Manakala hasil jualan akan disalurkan ke tabung musaadah. Orang ramai juga boleh memberi sumbangan melalui akaun bank CIMB Islamik seperti yang tertera. Kembali di Buletin Didik. Telefon pintar kini dianggap sebagai barangan keperluan, malah bukan lagi fenomena baharu melihat kanak-kanak memegang telefon pintar di mana-mana sahaja. Sebagai usaha membantu ibu bapa menarik minat anak-anak bermain aplikasi di telefon pintar sambil belajar, Muhammad Syamil Mak Zaki menghasilkan 14 aplikasi permainan pembelajaran interaktif yang berkualiti untuk mereka. Mula berjinak-jinak membuat aplikasi permainan pembelajaran interaktif sejak 2017. Muhammad Syamil mengetengahkannya dalam bahasa Melayu sebelum diterjemah ke bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. Menurutnya, aplikasi sebegini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan lagi kefahaman kanak-kanak dalam 3 asas pembelajaran iaitu membaca, menulis dan mengira. Objektif game education ini adalah untuk menghasilkan alternatif pembelajaran secara interaktif untuk kanak-kanak belajar di peringkat awal, dan kanak-kanak tu boleh belajar secara santai, secara seronok-seronok dan boleh bermain sambil belajar. Game education ini juga dapat membantu murid-murid pemulihan di sekolah rendah. Sebab saya dapat tahu daripada guru pemulihan terdapat banyak murid-murid yang menghadapi kesukaran untuk belajar dan mereka dimasukkan dalam kelas pemulihan, dan guru ini menggunakan game education yang saya buat ni lah. Tambahnya, aplikasi permainan pembelajaran interaktif ini sesuai untuk kanak-kanak seawal umur 3 hingga 8 tahun. Bagi menarik minat mereka, suara latar yang dirakam menggunakan suara adik Aisyah Safiyah 7 tahun. Game edisi ini seronok dan berkesan sebab dia menggunakan suara adik Aisyah, di mana adik Aisyah menjadi guru mengajar kanak-kanak ni. So, kanak-kanak akan rasa seronok bila tengok guru mereka ni adalah dari kalangan umur mereka juga. So, dan dia dapat dengar suara kanak-kanak ni. Suara kanak-kanak ni comel. Syamil juga memilih untuk tidak menyertakan iklan pada aplikasinya bagi memberi peluang kepada kanak-kanak mendapat pembelajaran secara interaktif dengan percuma tanpa gangguan iklan. Aplikasi permainan pembelajaran interaktif itu boleh dimuat turun di Google Store atau App Store dengan kata kunci carian Shumul Studio. Syamil turut bercita-cita menambah aplikasi yang bersesuaian bagi murid-murid tahun 1 hingga 6 pada masa akan datang. Baik, usaha melindungi hidupan marin terutama spesies terancam seperti penyu terus giat dilakukan bagi memastikan populasi hidupan marin itu berkembang selain mengekalkan tarikan ekopelancongan di pantai timur Sabah. Inisiatif itu menerusi kempen kesedaran dan pembersihan kawasan pantai di Pulau Libaran Sandakan yang menjadi lokasi utama tempat penyu bertelur. Populasi penyu di Sabah terjejas akibat aktiviti perikanan dan penjualan telur penyu yang sukar dibendung. NGO Friends of Sea Turtles Education and Research Foster antara pihak yang aktif menganjurkan pelbagai aktiviti pendidikan dan kesedaran pemeliharaan penyu.
Fokus NGO terbabit termasuk pembersihan pantai di Pulau Libaran yang dilaksanakan sejak 7 tahun lalu. Aktiviti memelihara penyu ni, kita perlukan ada pantai yang bersih. Jadi 7 tahun dulu kita memulaikan kempen membersihkan pantai bekerjasama dengan penduduk kampung di sini. So yang kita baru yang selesaikan aktiviti tadi itu, ini ialah tahun ke-7 sudah ini. Kegiatan NGO berkenaan mendapat sokongan Tourism Malaysia dan Sabah Tourism selain pihak penaja luar negara. Sumbangan kewangan disalurkan termasuk bagi mengupah penduduk setempat membersihkan kawasan pantai lokasi penyu membiak. Matlamat dia untuk mencantikkan kampung. Jadi pada masa yang sama bila ada pelancong datang, pelancong pun macam senang tengok kawasan kampung. Ya. Tertarik dengan suasana di kampung tu. Inisiatif berkenaan sekaligus menambah pendapatan bagi keluarga terlibat. Penduduk turut mempamerkan kreativiti mereka dengan memanfaatkan sisa plastik dari laut yang terdampar di kawasan itu yang dijadikan sebagai bahan perhiasan kitar semula. Kenapa agak-agaknya penjajah nak datang menjajah negara kita? Kalau tak istimewa, tak ada apa kat negara kita, kenapa mereka ni berebut nak datang dan juga menjajah negara kita? Tahu tak? Negara kita ni kaya sangat dengan hasil bumi. Kalau dahulu mereka datang untuk mendapatkan biji timah. Dari biji timah, mereka mengeksploitasi segala hasil bumi yang ada di negara kita. Istimewa tahu. Negara kita mempunyai lumbung biji timah bawah tanah yang terpanjang di dunia. Bagi mengelak pembaziran dan lambakan buah durian di pasaran, orang ramai yang melalui Jalan Kampung Tanjung di Kuala Terengganu diberi 3 biji durian secara percuma oleh peniaga. Dalam masa setengah jam sahaja, kesemua 500 kg durian berjaya dihabiskan. Tujuannya untuk sama-sama merasa di musim PKP, COVID yang mana ramai orang tak ada, hilang pekerjaan, hilang semua pendapatan. Jadi kita rasa terpanggil nak sama-sama share dan terkebetulan rezeki kita di musim durian ni agak ada lebih sikit di musim COVID ni. Jadi kita rasa why not dengan keuntungan yang kita ada tu, keuntungan yang kita dapat tu kita distribute balik kepada masyarakat. Antara durian yang diagihkan adalah daripada jenis durian kampung dan selebihnya Musang King. Muhammad Hakim juga bercadang memperluaskan agihan ini kepada lebih ramai penduduk sekitar Kuala Terengganu dalam masa terdekat. China memperkenalkan planetarium baru juga disifatkan sebagai yang terbesar seumpamanya di dunia. Tarikan terbaru ini membuktikan lagi cubaan negara itu untuk menyaingi pelopor angkasa lepas seperti Amerika Syarikat dan Rusia. Terletak di Shanghai, seni binanya antara yang menjadi tumpuan utama selain replika kapal-kapal angkasa. 再加上今年不是我们太空几个宇航员到太空去了嘛，我觉得是对中国来说是蛮骄傲的事情，想让小朋友也从小能够感受一下我们太空一些知识。我最喜欢这边的就是这宇宙飞船、这些探测器这类的东西。 Shanghai Planetarium direka syarikat seni bina berpangkalan di New York menyerupai sekumpulan galaksi. Dengan keluasan 38,000 meter persegi, ia setanding keluasan kira-kira 5 padang bola sepak. Kos pembinaannya pula adalah $93 juta. Berikut adalah tip mudah untuk kita lebih bijak dalam membuat keputusan. Pertama, hadkan pemilihan anda. Seterusnya, fikirkan kebaikan dan keburukan daripada pilihan tersebut. Paling penting, ikutlah naluri dan intuisi anda. Dan yang terakhir, pastikan anda jelas dengan tujuan serta keinginan dalam membuat keputusan. Semoga bermanfaat.
Sebelum berpisah, anda boleh sertai larian virtual Zoo Fit 2021 anjuran Zoo Negara. Untuk pendaftaran, layari Facebook Zoo Negara untuk maklumat lanjut. Kekal sihat dan cergas walau di mana anda berada. Jangan lupa ikuti pembelajaran melangkaui bilik darjah dikendalikan bersama guru-guru berpengalaman menerusi saluran khusus TV Pendidikan Malaysia, Didik TV KPM. Pelbagai pengisian menarik selepas ini antaranya Sukses SPM 2021, Pendidikan Moral serta Bimbing Tingkatan 4 dan 5. Pembelajaran kini lebih mudah dan menyeronokkan. Bila-bila masa, di mana jua. Hanya di Didik TV KPM. Kehangatan Olimpik Tokyo turut memberi inspirasi kepada golongan petani. Di Gyoda, Jepun, sekumpulan pesawah menghasilkan figura tradisional yang sinonim pada tamasya kali ini daripada susunan penanaman padi. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Salam hormat, salam sejahtera dan Assalamualaikum.